level 2. Okay, memang anak-anak memang ramai guru-guru dan banyak lagi orang-orang lain profesional yang ada sijil ini, tetapi mereka ambil sijil ini for the sake of sijil. Saya sendiri saya baru saja renew akhir tahun lepas, renew saya punya Google Educator level 1 dan level 2. Saya guna ChatGPT je. Maknanya saya tak perlu belajar betul-betul untuk saya dapat sijil ni. So itu adalah satu cara untuk kita dapat sijil-sijil ni lah. Tapi dapat sijil ni nanti kalau kata kita masuk dalam dia punya pool of talent, katalah masuk dalam Google, saya berada dalam Google pool of talent sebab saya ada sertifikat level 2. Tiba-tiba dia panggil saya, cikgu boleh ajarkan tak macam nak buat ni, ataupun cikgu level 2 kan, ada orang tanya boleh tak buat this kind of system menggunakan Google Workstation, Workplace. Mati. Memang saya jawab tak. Tapi you level 2 kan, takkan you tak boleh mengajar cikgu lain kot. Kantoi kat situ je. Jadi kat situlah kepentingannya anak-anak ini kita ajar mereka beberapa kemahiran agar mereka ada satu kompetensi level, dan is a genuine competency level, not certificate type. Macam anak-anak kita lah buat karangan kan, dia ada template buat karangan kan. Cuba anak-anak yang after SPM ni, siapa yang ada anak after SPM, bagi dia tugasan untuk buat satu artikel ataupun buat satu cerita, buat satu buku. Kebanyakannya kalau murid-murid kelas depan ni mereka tak boleh buat, dia tak boleh start. Sebab apa? Sebab kepala otak mereka ataupun minda mereka telah dilatih, kita nak buat karangan mesti ada template macam ni. Dia terikat dengan skema pemarkahan. Itu sebelum mereka boleh keluar lah. Kalau kata andai daripada awal lagi mereka telah terbiasa dengan creative writing, itu memang tugasan begitu memang tidak akan ada masalah untuk mereka. Okey, baik. Sebelum kita pergi kepada sedikit hands-on, okay, sebelum itu, sebab saya share lain macam, saya kena stop share sebentar. Saya share full screen. Okay, okay, saya share yang ni. Okay, jadi saya minta kepada para penonton dan juga mereka yang berada untuk dalam seminar ini yang ada laptop yang menggunakan laptop, boleh download billbox.com. Pergi kepada billbox.com, kemudian download Billbox Classic. Okay, download Billbox Classic sama ada untuk Mac ataupun untuk Windows lah, tak ada masalah. Okay, download yang ni dulu, install dan juga register. Dia akan keluar macam ni lah. Dia akan minta install. Macam saya dah install dah. Jadi saya tak perlu download. Okay, kemudian bila dah install, dah register, nanti boleh buka. Saya beri masa, benda ni ambil masa lebih kurang dalam might be 10 to 15 minutes lah. Jadi untuk peserta bersedia, kita akan buat sedikit hands-on bagaimana menghasilkan apps menggunakan prompt. Kita prompt je terus keluar satu apps. 5 minit siap satu apps. Tak ada cerita 5 banyak. minit je. 5 minit siap. Kita pakai prompting je. Kalau sebelum ni no code kan. Ini kita buat apps pakai prompt aja. I think this is the first lah. The first builder. Tetapi dia limited lah to the story game punya apps. Dia bukannya apps yang very complicated. But it's just nice untuk siapa yang baru nak belajar buat apps. It's a very good thing. Sama ke anak-anak ke, atau anak-anak lagi dia seronok tau. Maknanya dia boleh prompting, dah siap satu. Lepas tu baru kita bergerak ke depan sikit, dia belajar buat with no code. Lepas tu barulah dia advance pergi buat dengan coding. Sebab coding ni last kali memang kita perlu hasilkan sesuatu tu dengan coding juga. Sebab itulah bahasa pengaturcaraan ataupun itulah bahasa komputer. Dan dia ada banyak bahasa lah. You can go for Python, you can go for Java, you can go C++, you can go for Flutter. So ada banyak benda yang kita boleh gunakan ajar anak-anak kita ni. Tetapi yang pertama sekali, entry level ni mestilah entry level yang senang. Level kosong dulu kan. Kalau kita main lompat tali dulu masa kecil-kecil pun, level kosong tu, tali tu letak atas tanah, lompat takkanlah tak lepas kot. Lepas tu makin lama barulah tahapnya meningkat kesukaran, dan itu jugalah psikologi manusia. Kita nak buat benda yang senang dulu, kita nak dapat kejayaan-kejayaan kecil, and then we move forward to the hardest part and to create something that benefits humankind. Okay, baik. Jadi saya akan saya mungkin kurang biasa sikit dengan cara sharing di Telegram di Zoom, sebab saya biasa saya pengguna Tegar Google
Meet. Itu cerita dia. Okey, jadi kita sambung sedikit sementara para peserta semua download Billbox, install dan daftar, kemudian buka. It will take about 10 to 15 minutes, depends on your internet line and depends on your device. Okey, jadi apa itu DigiWiz yang kami nak adakan di sekolah ini? Ia merupakan satu inisiatif pembelajaran yang inovatif bertujuan khusus untuk memperkayakan pelajar dengan kemahiran digital yang penting sebelum mereka melangkah keluar dari alam persekolahan pada usia 17 tahun dan bersedia terus untuk masuk ke alam pekerjaan atau pembelajaran tertiary dengan lebih bersedia. Bukan mereka tak bersedia tau, tapi cerita dia sekarang ni kalau kita tanya pensyarah-pensyarah di universiti, mereka akan kata budak-budak ni takkanlah pakai apa ni takkanlah nak pakai IT. Takkanlah tak tahu nak present dalam PowerPoint pun macam mana, takkanlah tak tahu nak guna Google Sheet. Okay, as simple as that. Ya, anak-anak ni tak tahu sebab apa di sekolah mereka kurang didedahkan. Mereka hanya didedahkan perkara-perkara yang terlalu asas. Sedangkan tuntutan di universiti dan tuntutan di alam pekerjaan untuk mereka berada pada tahap intermediate at least. Macam mana contohnya nak gunakan Google Sheet, macam mana nak masukkan data, macam mana nak create formula, okay, macam mana nak saring data. That is the simplest ataupun kemahiran asas lah, walaupun itu berada pada tahap, kalau pembelajaran berada pada tahap intermediate, tetapi requirement di tempat kerja memang macam tu. Saya ada 2-3 kawan-kawan yang bekerja di HR, bila dia buat interview kan memang tepuk dahi lah, markah for flat. Okay, penglibatan dekat dalam co-curriculumnya bagus. Okay, tetapi bila suruh buat spreadsheet tak lepas. Waduh. Benda simple je bagi data. Bagi data yang simple, bagi data nak key in data harian, contohnya daily sales kan. Bagi benda-benda itu pun tak boleh nak masukkan, dia masukkan memang lepas tu dia tambah tu guna calculator, dia dapat jawapan tu. Sedangkan kita boleh tarik summation. Maknanya untuk summation pun tak lepas. Ini kawan saya di HR beritahu. So dia macam, jangan terkejut ya Syuk. Begitulah dia dalam dunia realiti hari ini. Jadi kenapa dia, sebabnya dia tak sempat. Kita tak boleh salahkan anak-anak ini. Dia tak sempat sebab apa? Pensyarah dia tak bagi tugasan yang macam tu. Pensyarah dia tak ajar. Contohnya dia belajar dalam biologi. Tetapi biologi itu tidak menuntut dia untuk menggunakan benda-benda sedemikian. So bukan salah dia. Tak ada siapa ajar dia cara menggunakan Google Sheet ataupun Microsoft Excel macam ni kita nak guna. Tak ada. Dan diorang pun tak sempat nak explore sebenarnya. Atas banyak faktor lah, mungkin betul disebabkan tuntutan pembelajaran, tuntutan kehidupan, ataupun mungkin memang pemalas, waktu lapang pergi main-main berpoya-poya. That is university life. Macam sama juga dengan anak-anak kita. Bukan salah anak-anak kita, mereka dah penat dah dengan sekolah tu. Tiba-tiba balik kita nak ajar pula benda-benda macam tu kan. So dia akan fatigue tau, mentally fatigue. Anak kita penat sebenarnya. Okay, jadi tugas kami di sekolah ni lah nak nak menghasilkan satu program untuk anak-anak ini yang bersesuaian mengikut tahap dan peringkat mereka. Jadi di GWIS ni, senang cerita kita nak lahirkan generasi digital yang mandiri ekonomi dan mampu mencipta peluang pekerjaan digital pada masa depan. Anak-anak ni dah belajar dekat sekolah, dia dah pandai tau, dia ada satu ilmu. Tapi dia tak boleh lagi nak pasarkan diri dia dalam pasaran. Bila dia habis saja umur 17 tahun, apa yang berlaku ialah, dia terpaksa tunggu lagi, masuk universiti dulu, ambil lagi 3 hingga 5 tahun pembelajaran, barulah mereka boleh terjun dalam pasaran pekerjaan. Dan sadly speaking, bila nak masuk sambung belajar tu, kalau tak mak bapak yang sponsor berpuluh-puluh ribu untuk belajar, mereka akan menanggung hutang PTPTN ataupun apa-apa hutang pembelajaran. Bila keluar, baru nak kerja, even kerja pun tak dapat lagi, dah kena bayar hutang dah. Surat bayar hutang dah sampai dah. So that is the harsh reality. Yang mana saya sebenarnya ada program sebelum ni, saya buat usahawan budak sekolah. Yang mana dalam usahawan budak sekolah tu saya mengajar murid-murid daripada darjah 4 sehinggalah 17 tahun, bagaimana mereka nak menguruskan perniagaan dan mereka nak membuat satu sales cycle yang lengkap. Daripada ambil order, proses order, ambil bayaran, kemudian deliver order, kemudian kira untung rugi dan sebagainya. Maknanya dia belajar lengkap. Dan hasil daripada program tersebut saya run daripada 2015 sampailah sebelum COVID. So it's about 6 or 7 years saya jalankan from 2014.
tapi officially 2015. Jadi ramai anak-anak murid saya yang masuk ke universiti, mereka tak ambil pinjaman PTTN. Zaman universiti mereka belajar bagaimana nak membina rangkaian perniagaan mereka, bagaimana nak mengembangkan startup mereka, bagaimana nak mengukuhkan startup mereka. Dan mereka tamat graduasi je boleh terus kahwin dengan duit daripada perniagaan mereka. Graduate on time ni, anak-anak murid saya yang ikut program ni semuanya graduate on time. Tak ada lah pula bila dia masuk universiti dia buat business lah, whatsoever, kena repeat SEM lah, drop out lah, tak ada lagi. Sepanjang di bawah program saya ni tak ada lagi. Sebab apa? Sebabnya memang mereka masuk universiti, mereka tahu di universiti satu dia nak belajar, bukan zaman berpoya-poya. Kalau zaman universiti ni digunakan berpoya-poya, habis universiti you will lose one type of big opportunity, di mana kat situlah kita nak buat networking sebagai student, kita nak kenal dengan semua pensyarah-pensyarah, kita nak belajar semua skill yang boleh kita belajar. Joinlah badan-badan kepimpinan ke, NGO ke dan sebagainya, ataupun kerjalah, berkulilah dengan pensyarah. Macam itulah cerita dia kan. Dan kita berkawan bukan berkawan dalam satu fakulti je, dia kembangkan. Satu universiti itulah kawan dia. So daripada situlah dia, anak murid saya, dia masuk universiti, dia kembangkan skill dia kembangkan perniagaan dia, dan end up orang bekerja dengan dia. Bila keluar dah ada syarikat, dah menggajikan orang. Itu je cerita dia. Daripada zaman universiti tu, dia berjaya mencari beberapa business partner, orang yang sama pemikiran dengan dia. Jadi itulah sebenarnya DigiWiz, salah satu komponen yang ada dalam DigiWiz yang saya akan tunjukkan sebentar lagi, yang mana ada komponen entrepreneurship. Bagaimana nak membangunkan kemahiran entrepreneurship tapi dalam bidang digital pula. Bila kita kata entrepreneurship dalam bidang digital, you are going bukan nationwide lagi, worldwide. Kalau kita belajar buat business fizikal, kita akan terperuk pada satu kawasan tu dulu. You start there. Tapi dengan melalui VC DigiWiz ni, kita harap habis saja 17 tahun, dia dah boleh pasarkan diri dia to the whole world. Itu cerita dia. Dan kami akan bimbing lah. Bukan kata kami tahu semua benda, sebab when talking about digital, teknologi hari ni esok boleh jadi obsolete. Teknologi semalam hari ni dah obsolete dah. So dia sentiasa berkembang. Jadi di sini kami di sekolah ni kami akan cuba sebaik mungkin untuk sentiasa upgrade kami punya skill dan juga skill yang akan disampaikan kepada anak-anak. So cerita dia, kita nak misi kita adalah untuk melengkapkan DigiKids, kita bagi DigiKids anak-anak ini dengan kemahiran digital yang bersesuaian sebelum meninggalkan alam persekolahan. Ada banyak sebenarnya, kalau nak ikutkan memang banyak, tapi kita terpaksa susun elok-elok supaya kemahiran-kemahiran asas tidak akan ditinggalkan. Ada lagi 5 minit sebelum saya mulakan hands-on. Pastikan tuan-tuan dan puan-puan dah download Billbox, kemudian dah register dan dah standby dah, buka, open. Jadi DigiWiz ni kita nak buat satu semester ni macam 3 bulan. Jadi kita nak anak-anak ini menghasilkan 1 atau 2 aplikasi dalam masa setiap bulan. Kemudian dia dapat menghasilkan reka bentuk yang digunakan dalam pembangunan aplikasi. Dan yang penting, bila kita kata nak bangunkan digital punya produk digital ni mesti ada kandungan yang berkualiti. Dan untuk anak-anak ini, kita nak kaitkan apa yang dia belajar di sekolah untuk dihasilkan satu produk yang berkualiti. Satu produk yang berkualiti dalam bentuk digital. Dan dalam bentuk digital sekarang ni kita ada untuk dalam sekolah, kita ada melalui Canva, kita akan hasilkan melalui Google Workspace, dan juga kita akan menghasilkan menggunakan Billbox. Macam mana? Nanti saya akan tunjukkan. Kita akan buat praktikal sikit sebentar lagi. Baik. Jadi apakah anak-anak ini ataupun WizKid yang bakal menyertai program DigiWiz ni, apa yang mereka akan dapat? Yang pertama sekali saya nak kongsikan tentang kemenjadian DigiKids. Jadi habis saja program ni, antaranya adalah dia boleh bangunkan aplikasi yang lengkap. Kalau kita kata pasal Google Workspace, dia dah boleh hasilkan dashboard, yang mana dashboard tu front end dia dan back end dia adalah melalui Google Form, melalui Google Sheet, melalui Google Doc dan sebagainya, itu sebagai back end, dan hasil dia sama ada dalam bentuk Google Site ataupun dalam bentuk Google Dashboard. Jadi bila ada hasil tu, itu sebenarnya dah level orang dewasa dah sebenarnya. Jadi bagaimana? What if?
anak-anak kita dia berjaya menghasilkan perkara-perkara tersebut masa zaman sekolah dia. Jadi berapa nilai anak-anak kita selepas habis zaman persekolahan mereka. Jadi dia nak bangunkan grafik. Kita ada ke dalam sekolah future, kita ada belajar menggunakan Canva daripada beginner sampailah advance. Anak-anak, dan kita dah ada anak-anak yang hasil yang dah ikuti program pertama. Canva Rising Star. Kita lihat hasil-hasil dia memang marvelous. Nanti kita akan buatkan sesi showcase nanti. Tuan-tuan dan puan-puan dijemputlah untuk melihat nanti kan hasil daripada anak-anak ini. Dia belajar 12 minggu kan. Ya Syuk kan? Memang kagum lah dengan hasil-hasil mereka kan. Tak sangka boleh pergi to that level. Kita boleh kata bawah sikit lah daripada trainer-trainer. So trainer kena up sikit lagi barulah jauh sikit gap dia dengan anak-anak ni. Dalam 12 minggu bagaimana anak-anak ni yang kreatif. Sebab anak-anak kita ni kreatif tau berbanding dengan orang dewasa. Kenapa orang dewasa kurang kreatif? Sebab orang dewasa ni dia dah terbeban dengan pelbagai rules and logics. Sedangkan anak-anak ini kenapa dia kreatif? Sebab dia tak kisah pasal rule and logic. They always think far beyond the logical thinking. Dan itulah sebenarnya yang membentuk masa depan. Kita tengok Fujio F Fujiko, Doraemon. Hari ini semua orang tiru dia. Apa je yang dia bayangkan 30-40 tahun lepas, sekarang apa je yang tak ada? Apa je yang belum buat lagi? Mungkin pintu suka hati lah dan juga mesin masa tu je belum buat lagi kan. Tapi cerita dia benda-benda yang kita kena ada fiction, barulah sains akan follow. So fiction ni datang daripada mana? Fiction ni datang daripada imajinasi dan kreativiti yang tinggi. Yang mana orang dewasa kurang benda tersebut. Sebab apa? Sebab kita bounded by rules and problems and logic. So sebab itulah kita kena sertakan anak kita ataupun kita kena enroll anak kita dalam program-program yang enhance dia punya kreativiti dan juga boleh materialize ataupun manifest dia punya imajinasi. Jadi kita juga akan bantu anak-anak ini untuk membangunkan kandungan, mengolah kandungan-kandungan dalam apa-apa sajalah, dalam pelajaran, dalam hiburan, dalam kehidupan mereka ke dalam bentuk digital. So dia akan manifest sebagai satu produk. Dan yang penting sekali ialah kita akan lihat ini dalam pemerhatian kami lah, dalam pemerhatian saya, dalam pemerhatian Don, dalam pemerhatian Dr. Tazli. Apabila anak-anak ini melibatkan diri dalam bidang digital, mereka akan membangunkan satu pemikiran computational thinking. Susah sebenarnya nak cari perkataan ni. Tak tahulah perkataan tu sebenarnya sesuai atau tepat ataupun tidak untuk tafsiran kan. Tapi setakat ni itulah yang saya jumpa. Computational thinking ni betapa pentingnya dia adalah sebab dia nak belajar menyusun satu bahagian input kepada output. Kalau scientific thinking, dia pergi kepada observation menggunakan deria. Kemudian dia reasoning. Kemudian dia deduce. Kemudian dia keluarkan hipotesis. Kemudian dia uji hipotesis tu. Itu scientific thinking. Yang mana itu banyak ditekankan dalam STEM. Kenapa budak-budak kena belajar STEM? Because of the scientific thinking. Tetapi kita bila pergi kepada digital thinking ni akan pergi kepada apa input dia dapat, kemudian dia proses, kemudian apa output dia. So dia akan fikir yang pertama sekali, kalau ada masalah tu input. Macam dia nak proses masalah tersebut. So kemudian dia akan keluarkan sebagai output. So output dia dalam bentuk apa? So itu that is computational thinking. Ya Allah, belik dah nak sebut. Jadi inilah kepentingan kenapa kita kena libatkan anak-anak kita. Jadi mereka tahu setiap apa yang berlaku mereka perlu proses dan mereka perlu keluarkan sesuatu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi hala 7 DigiKids ni apa yang kita nak ialah kita nak dia bangunkan bahan sumber digital dalam kehidupan dia. Dia akan contohlah kita nak cari apps yang berkaitan dengan pembelajaran. AppMed ada tak? Yang dihasilkan oleh guru-guru kita ataupun dihasilkan oleh murid-murid kita ataupun mana-mana developer yang Malaysia yang sesuai dengan silibus pembelajaran. Kita tak jumpa. Kita nak cari Iqra yang bahasa Melayu punya. Tak jumpa. Kita akan jumpa apps Iqra dalam bahasa Indonesia. Kita tak jumpa dalam bahasa Melayu. Kita nak cari silibus ataupun apps bahasa Melayu yang anak kita boleh main, boleh belajar yang sama dengan silibus di sekolah. Kita tak jumpa.
Jadi sebab itulah anak-anak kita bila pegang di handphone, dia main. Sebab tak ada sumber pembelajaran untuk digunakan. Jadi itu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab kita untuk membina generasi akan datang yang membina bahan-bahan untuk anak-anak kita juga nanti. So saya suka nak kata bila dia join DigiWiz ni, anak-anak tuan-tuan perempuan join DigiWiz ni, saya nak kata dia akan menghasilkan bahan sumber pembelajaran dari murid untuk murid. To the extent tau. Sebab saya memang ada dalam satu program saya, memang saya sedang bangunkan guru-guru untuk bangunkan bahan-bahan sumber dalam bentuk apps ni. Tapi why not? Saya kata kalau budak-budak ni mereka ada pemikiran yang lebih kreatif, lebih hebat sebenarnya. Unbounded by rules and logic. So saya nak mereka. Okay, kami di sekolah nak mereka, nak bangunkan mereka dalam bidang digital. Okay. Kemudian of course anak-anak yang DigiKids ni akan menyertai pertandingan inovasi dalam pelbagai peringkat, dan of course peringkat antarabangsa itu adalah perkara biasa hari ini. Bukannya macam dulu lagi. Dulu macam kalau kata sampai ke peringkat negeri pun dah wah pertandingan peringkat negeri. No. Sekarang pertandingan peringkat antarabangsa memang bersepah. Tinggal siapa nak masuk, tak masuk je. Jadi anak-anak tuan-tuan puan-puan bila join, dia akan dapat sijil PAJSK di sekolah tu memang tahap yang tertinggi lah, antarabangsa. Tak ada cerita banyak lah. Okay, kemudian kita nak pembangunan berterusan bagi penyebaran ilmu. Maknanya bukannya dia buat satu benda, dua benda, habis kat situ. No. The program yang kita susun ni adalah program daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun. Maknanya dia tak habis. Dia bukannya kita belajar 3 bulan, habis macam tu. Tak, dia akan skip kepada satu kemahiran daripada mula daripada beginner sampailah kepada advance. Maknanya kami masih belum susun lagi, sedang dalam proses finalization, insyaAllah. Okay, kemudian kita nak juga anak-anak ini, DigiKids ni dia kenal dunia kerjaya dalam dunia kompetensi digital ni. Dia nak jadi apa kalau masuk dalam ni? Dan saya akan kongsikan sebentar nanti. Okey, baik. Jadi sekarang ni kita akan pergi kepada Billbox. Okey, saya share screen sebentar. Okey. Okey, ini adalah Billbox Classic. Okey, download Billbox Classic bukan Billbox 3. Version 2.23.9. Okay, so ini adalah Billbox. Ini adalah pada saya lah, saya tak cari sangat yang lain. Cari biasa je tapi saya tak jumpa satu builder apps yang menggunakan AI assistant untuk kita buat story game. Okay, story game ni macam kan banyak iklan apps yang lalu kan, tapi yang tak senonoh sikit lah. Yang apps apa ni, yang cerita lelaki curang lah kan, dia ada skandal lah kan, dia kata keluar iklan, lepas tu nak pergi mana, nak lari ke nak buat kerja tak senonoh, macam tu lah cerita dia kan. So itu adalah story game. So dengan bantuan Billbox ni, AI assistant ni, kita boleh hasilkan dengan prompt saja. So kalau kita tengok di sini, dia kata to begin, describe your story in as much detail as you want to give. So malam ni kita tak buatlah as detail as possible. Okay, kalau kat sekolah hari ni katakanlah saya nak buat cerita pasal bully. So kita tulis, kalau kita tulis bahasa Melayu, dia akan keluar bahasa apps tu dalam bahasa Melayu. Kalau kita tulis dalam bahasa Cina, apps tu akan keluar dalam bahasa Cina. Ini satu kelebihan dia. Tapi saya buat ini, saya tulis dalam bahasa Inggeris lah. I want to make a story about bullies. Okay, so saya tekan enter. Ni simple je untuk malam ni. Okay, so dia keluar soalan yang kedua. Describe what your main character looks like or hit enter to escape. Kalau kita malas nak buat, kita tekan escape je. Tapi kita masukkanlah sedikit 10 years old little girl. Okay, saya masukkan. Siapa nak buat boy lah. Okay, kemudian dia akan tanya pula, describe an enemy or obstacle that the player faces or hit enter to escape. Ini satu kelebihan dia lah. Siapa yang malas buat cerita awal, lepas tu tekan enter, nanti siap lah keluar satu game. Tapi dia tak dapat lah apa yang kita nak kan. So the more info yang kita bagi, the better the apps development. Macam tu lah ceritanya. Okay, describe an enemy. Two boys age 11
years old. Contohlah, saya letak je satu. Lepas tu dia akan tanya lagi, do you want to describe an additional enemy or obstacle? Maknanya kita boleh tambah lagi musuh-musuh tu, obstacle tu apa lagi kan, kita boleh tambah. Tapi untuk yang ni saya akan tulis no. Kalau ya, kita nak tambah, kita tekan yes. Lepas tu dia akan tanya pula soalan yang ke 1, 2, 3, 4. Do you want to track hit points? Nak ada nyawa ke tak ada? Biasalah, mestilah ada nyawa kan. Kita main game baru seronok. Okay, so kita tekan yes. Lepas tu background music style. Yang ni yang best ni. Kita boleh buat, kita minta dia. Contohnya saya nak bunyi retro, sad. Okay, nanti kita akan dapat. Kalau nak letak instrumental pun boleh. Kita letaklah dia punya ciri-ciri. Energetic ke, dia punya uplifting ke. Nanti dia akan bagi music sesuai dengan kita nak. So kita letak prompt dia, letak type of music, dan kita letakkan dia punya emotion. So kita akan dapat. Okay, so last kali dia akan tanya okay ke tak ni, dengan jawapan-jawapan ni. Kalau okay, type yes. Kalau tak, kita akan mula balik daripada asal. So janganlah jawab no. Jenuh lah kita nak prompting balik. Tapi tak susah pun. So kita jawab yes. So bila kita jawab yes, kita tengok kat sebelah kanan tu dia ada activity log. So activity log ni akan terus buatkan game untuk kita. Jadi kita tunggulah dia punya ni, dia kata your game will be ready in about 5 minutes. Dia kadang-kadang kalau tengok tu dia akan proses, dan ada ketikanya Billbox ni dia bengong sikit, so dia tak generate gambar. Ada ketika kalau kita scroll, kita tengok ada gambar yang dia dah generate macam tu. Okay, dia tengah processing. Tu gambar-gambar tu, gambar yang dihasilkan. Gambar ni macam tak berapa nak kena. Sebab apa? Nampak macam ganas sangat lah pula. Macam 11 tahun je. So prompt tu kita kena perbaiki dari semasa ke semasa. So barulah kita tahu gambar-gambar tu sesuai ke tak. Dan kita boleh masukkan style juga sebenarnya. Dalam story tu kita boleh mintakan style dia, contohnya pahlawan Melayu Melaka. Sebelum ni saya pernah buat lah. Pahlawan Melayu Melaka, saya pernah buat penggembaraan dasar laut. So dia keluar. Okay, kadang-kadang kalau kita tengok yang pangkah-pangkah tu, yang pangkah-pangkah tu dia gagal generate. So dia kita nak tengok dia generate tak generate. Okay, dia terkeluar sebab dia auto generate. Okay, saya share balik. Okay, saya punya dah siap dah. Tajuk dia ialah Brave Little Girl. Tengok apps ni dah siap dah. So kita nak test apps ni, kita nak tahu, tapi gambar depan dia tak ada. Sebab dia tak generate ni. Dia tak generate gambar depan. Okay, dia tajuk dia ialah Brave Little Girl, stand up to the bullies and win the game with bravery and wit. So tu tajuk dia lah. Tajuk description. Kita nak try main, kita pergi dekat kanan atas tu, dia ada butang play. So kita try tekan play. Dia keluar tak kalau tekan play ni? So dia terus dengar tak? Oh tak. Sekejap. Okay, saya share screen lagi sekali. So bila share screen, okay, bila kita share screen dia akan terus keluar. So ini cerita dia lah. So kita boleh pilih lah apa pilihan jawapan dia. Okay, saya stop. Okay. Jadi begitulah cerita dia bagaimana kita buat game menggunakan prompt. Sebenarnya itu salah satu je. Cerita dia sekarang ni Billbox, banyak je game-game yang dihasilkan di Billbox tu adalah story game. Dan Billbox sendiri melancarkan pertandingan yang mana kalau join dia akan dapat hadiah pertama dia ialah $500. Itu banyak. Okay. Saya melihat kepada komen, betul, dekat sekolah memang ada masuk dalam asas sains komputer. Ya, betul.
Tetapi asas sains komputer ni tak semua murid belajar. Begitulah keadaannya. Dan di sekolah pun kadang-kadang yang mengajar tu asas sains komputer ni adalah subjek yang baru. Jadi kadang-kadang guru yang mengajar tu pun masih belum memahami seterusnya. Cerita dia sama macam RBT lah lebih kurang. So RBT ni yang kena mengajarnya ialah cikgu KH dulu. Tiba-tiba KH tak ada, wujud RBT, jadi cikgu KH ni kena mengajar RBT. Jadi mereka terpaksa relearn semula untuk mereka mengajar RBT. Dan RBT ni memang jauh beza dengan KH. Sebab RBT ni dia ada banyak teori. KH tu memang pegang kayu, pegang tukul, pegang gergaji, jalan. Pegang jarum, pegang benang, jahit. Tak ada cerita banyak. Jadi RBT ni sebenarnya tapi it's getting better lah. Maknanya transitional high tu memang ada sedikit masalah. So begitu juga dengan sains komputer. Umur 7 tahun sesuai ke cikgu? Anak saya tak mahir laptop, komputer, HP pun jarang main. Alhamdulillah, tahniah puan. Ya betul, memang anak-anak yang nak pegang komputer ni jarang ada. Ya betul. Betul, RBT yang di sekolah menengah dah advance, ada 3D modeling, dan setengah sekolah saya maklum mereka siap ada pen 3D lagi. Betul, tapi limit situ. Okay, jadi mereka ada pendedahan yang baik. Mana sekolah yang proaktif dia akan dapat. Ya betul, microbit. Okay, sekolah rendah main dengan microbit. Ya betul. Okay, baik. Tahniah. Okey, soalan sesuai ke untuk anak 7 tahun? Okey, baik. Kami di sekolah, kami telah berbincang untuk anak-anak yang umur 7 tahun hingga 9 tahun, perlu ada ibu bapa yang berada semasa sesi itu. Dia akan guide anak dia sekali. Dan kita tak nak anak itu lost. Okay, bila kita kata pembelajaran secara online ni memang kebanyakan anak-anak akan lost. Jadi kalau boleh dapat pengawasan ibu bapa, dan untuk 7 hingga 9 tahun tu memang kita nak anak-anak tu duduk sebelah ibu bapa. So that dia boleh menyelesaikan tugasan yang diberikan. All the troubleshooting ibu bapa perlu bantu. Dan kita akan bantu jugalah, bukanlah tak bantu, bukanlah serahkan kepada ibu bapa 100%. Tetapi ibu bapa perlu ada untuk guide anak-anak untuk operate komputer. Okay. Cerita pasal anak-anak operate komputer ni, ada seorang pensyarah, dia bagi tahu, dia terkejut sebab student tak reti guna laptop. Sebab student dia biasa dengan iPad, biasa dengan tablet. Semua kat situ kan. So bila bagi laptop, bagi PC tu dia macam hang kejap. Nak buat apa ni? Ada. Bukan saya kata banyak, saya tak kata semua. Ni cerita yang isolated lah ni. Tapi bila dengar kelakar jugalah kan. Student university tak kerti guna ni. Oh ya, betul. Sebab dia memang dibesarkan dengan iPad. So iPad daripada kecil sampai besar, dan dia tak kerti nak guna laptop dengan betul. Even Mac pun dia tak pakai lah, cerita dia. Jadi kat sinilah peranan ibu bapa untuk mendedahkan kepada anak-anak. Saya dedahkan anak saya kepada PC masa dia berusia, masa dia darjah 2. Darjah 2 saya dah start ni, saya bagi dia tugasan untuk salin, untuk guna Word. Dia belajar type dengan keyboard tu. Sebab apa? Sebab budak-budak kan yang main phone ni, jadi jari dia orang bila letak dekat keyboard ni dia jadi pelik. So saya biasakan anak-anak untuk menaip guna keyboard. Itu cerita dia lah. Okey, baik. Kita teruskan. Jadi apa yang nak dikongsikan bersama dengan anak-anak tuan-tuan dan perempuan ialah ni Audacity pula, silap lupa nak tukar. Okey, jadi anak-anak akan masuk satu fasa induksi melalui projek Sang Pemimpi, yang mana di situ kita akan membuat pengenalan terhadap dunia developer ni. Okey, apa yang mereka boleh ke mana mereka boleh pergi dalam dunia ni, dan mereka akan pilih apa yang mereka nak belajar. So far, kemudian dia akan pergi kepada fasa pembelajaran, yang mana kat sini berlaku empowerment. Kita ada project based learning, dan modul separate level yang kita akan ada pecahkan ikut 3 kategori umum. Yang ni yet to be refined lagi, nanti sampai masa nanti kita akan dedahkan. Okay, kemudian dalam ni dia akan belajar Apple module, kita masih lagi fasa pembangunan. Buildbox module dah selesai. Canva Rising Star kita dah jalankan dah fasa pertama. Google module dan juga Microsoft module juga berada pada fasa akhir untuk kita siapkan. Tadi sasaran dia untuk bulan 5 nanti, bila kita mula berjalan nanti, Buildbox module ni adalah untuk anak-anak belajar buat game, buat apps, yang mana 3 bulan yang pertama mereka akan hasilkan apps mereka sendiri, dan harapannya ialah untuk mereka publish sekurang-kurangnya di Play Store.
Kenapa publish di Play Store? Sebab publish di Play Store ni boleh kata hampir tak ada cost lah. Dan dia boleh publish apps yang tak berapa nak cantik, tak berapa nak lengkap. Experimental apps kita kata. Dia boleh publish di Play Store. Tapi di App Store tak lepas. App Store dia perlu satu apps yang betul-betul solid, betul-betul power, baru lepas dekat App Store. Itu cerita dia. So itu harapan kami. Canva Rising Star kita dah jalan. Kita tunggu nanti first batch punya showcase. Jangan lupa nanti kita akan sediakan sesi untuk ibu bapa lihat showcase dia macam mana, apa hasil yang anak-anak ni dah belajar. Dia orang dah buat animation dia orang dah buat website dia orang dah buat mock-up produk dia orang. Macam-macam dia orang dah ada buat dekat sini. So nanti mereka akan buat showcase dan Google Module ni kita akan mulakan dengan 3 pengenalan dulu, iaitu Google Doc, Google Sheet dan juga satu lagi Google Slide. So kenapa kita kata kita nak pergi kepada Google Module ni? Sebab Google ni free. Siapa yang tak ada akaun Gmail hari ni? Dia kata pelik lah kalau orang tu tak ada akaun Gmail kan. Itu cerita dia developer, dia ada hosting sendiri dan memang dia tak perlukan Gmail. Itu je cerita dia. Secara asas semua orang ada Gmail. Dalam handphone semua ada Google Workspace ada dalam semua handphone. Senang cerita lebih kurang macam tu lah. Kecuali Apple. Apple dia tak ada lah. Pre-install ada ke Apple? Saya lama dah tak guna produk Apple ni. Okey, jadi selepas 3 bulan tu dia boleh pergi kepada fasa-fasa praktikal. Sama ada dia nak pergi mengembangkan kemahiran dia untuk entrepreneurship model dengan entrepreneurship module. Yang ni kita akan hadkan kepada umur 15 tahun ke atas. Okey, kita tak nak dia masuk entrepreneurship module ni terlalu awal, takut nanti dia terkejut. Okey, at least ni pengalaman saya lah. Antara kesesuaian yang kita rasa dia belum sampai lagi tahap pemikiran dan tahap emosi untuk pergi kepada entrepreneurship module. Okay, kemudian kita juga ada competition, recognition dan certification. Okay, contoh bila dia belajar Google Module, kita kata okay, you dah sampai satu level yang mana you boleh register dan you boleh ambil Google Certificate level 1. Okay, Google Educator level 1. Lepas tu bila dia dah lepas level 1 tu, dia boleh pergi pula sambung belajar lagi yang tahap yang lebih advance sikit dan pergi kepada level 2. Dan level trainer kita tak buat lah. Level trainer tu terpulang kepada ibu bapa untuk bawa anak masing-masing untuk sampai ke level Google Trainer. Dan kita akan bagi tahu. Okay, dan kita punya cadangan dia, nanti kita akan cuba bekerjasama dengan Google Malaysia, kita try bekerjasama dengan Microsoft Malaysia, yang mana ada konteks sedikit dan kita nak fit this talent, kita nak bawa this young talent nanti, sampai masa nanti kita akan cuba introduce mereka kepada all this big corporation. Okay. Dengan WizKid ni pembelajaran bahasa, contoh bahasa Cina, dia minta ada rumus. Boleh design WizKid dengan pembelajaran bahasa. Sebenarnya boleh, dia buat apps bahasa. Dan memang dah ada sebenarnya bengkel apps untuk anak-anak ni. Sebelum ni saya pernah buat dan memang ada yang buat bahasa. Dia buat bahasa Inggeris lah. Dia buat flashcard dia. Dengan apps tu dia buat flashcard bahasa Inggeris. Okay, so memang ada rumus ke formula. Saya tak berapa faham soalan ni. Okay, kemudian hopefully dengan dasar pendidikan akan lebih mudah. Ya, betul. Definitely. Okay. Kita perlukan pemimpin sekolah lah, pemimpin sekolah, dan kita perlukan lebih ramai lagi player untuk membantu anak-anak ini untuk mengembangkan potensi digital mereka. Sebab itulah kita punya tagline ialah harnessing the digital potential. Okay. Okay. Kemudian saya nak fokus kepada WizKid Roadmap. Sebab ini betul-betul direct di bawah saya. So kita cadangkan satu semester 12 minggu, which is 3 bulan. Okay, jadi dia akan masuk sebagai, kita akan kenalkan pada minggu yang pertama, iaitu program developer. Maknanya dia kenal apa benda yang dia perlu belajar dan apa yang dia akan belajar di dalam sebagai seorang apps developer. Yang ini modul Buildbox tau. Ini saya fokus pada modul Buildbox dulu sebab yang lain tu kita masih dalam fasa pembangunan, saya tak boleh release. Okay, jadi minggu pertama dia belajar tentang dunia apps developer. Yang mana saya akan kongsikan sebentar lagi kepada tuan-tuan dan puan-puan juga. Kemudian dia akan belajar educational apps module. Kita nak dihasilkan apps pembelajaran berdasarkan ilmu apa yang dia belajar kat sekolah. Contoh dia minat sains, jadi dia akan buat apps sains. Dia minat belajar bahasa, so dia akan hasilkan apps bahasa. Dia minat matematik, dia akan hasilkan apps matematik. Dan apps itu kita akan publish di Play Store dan kawan-kawan dia akan guna. Even mungkin sampai tahap cikgu-cikgu dia akan guna. Dan apps yang dihasilkan itulah
yang dia boleh pergi kepada pertandingan inovasi. Dan minggu ke-12 dia akan pergi gamification theory. Untuk minggu 12 ni, sekarang cerita saya akan kongsikan dengan tim, akan kongsikan bagaimana apa yang dia buat sebenarnya adalah sebenarnya satu permainan. Saya sebenarnya ini antara kajian master saya dan saya start dengan satu soalan. Soalan dia macam mana budak-budak umur 3 tahun, 4 tahun ni yang membaca tak lepas, bercakap tak petah lagi. Tapi dia download apps, dia boleh main apps tu, capai objektif apps tu, berjaya. Jadi pandai pula main game tu kan. Siapa ajar dia? So kat situlah gamification theory dekat situ, bagaimana pentingnya untuk anak-anak ni dia sedar, oh, kenapa dia ketagih dengan sesuatu permainan tersebut. Jadi bila dia faham gamification theory ni, dia akan adapt ilmu tersebut, pengetahuan tersebut dalam game ataupun apps design dia. Begitulah seadanya lebih kurang. Tapi saya akan modify lah. Kita tak adalah cerita teori-teori yang apa, teori Maslow ke, teori apa ni, John Perry. Because tak adalah, kita tak cerita lah benda-benda macam tu. Okay, kita cerita apa yang ada dalam game, apa yang bagi satu apps atau satu game tu menarik. Begitulah cerita dia. So dia akan ada semester break in between, lebih kurang sebulan, sebulan setengah. Kemudian kita akan pergi kepada advance sikit, dan advance tu 12 minggu dia akan belajar bagaimana membuat game menggunakan Buildbox. Ni cerita dia Buildbox module tau. Dia buat Buildbox, dia buat game. Kemudian kita pergi kepada fasa yang ketiga, iaitu advance level, bagaimana dia nak incorporate game tersebut dengan education apps. So dia campur tu. Jadi bila budak-budak bermain, dia tak sedar sebenarnya dia belajar. Bila dia belajar tu, dia bermain tu sebenarnya dia belajar, dia menguasai satu pelajaran. Dan ini adalah educational games yang kalau kita bawa teori yang hari tu, siapa Dr. Sahul ada bawa gamification kan. So ini adalah teori gamification yang paling tinggi. Yang mana kita ada game like, kita ada game base dan kita ada gamification. So gamification yang paling tinggi. Kita tak sedar pun bahawa kita sedang belajar dengan bermain tu. Dan dengan bermain itulah kita belajar. Kita tak sedar pun pembelajaran itu berlaku subconsciously. Okay, baik. Sama juga macam saya dulu, saya kecil-kecil, saya main game Diablo tau. Game Diablo ni, sekarang dah ada Diablo 4 mobile version. Game Diablo ni, masa tu saya darjah 6. Saya main game tu sebab dia penuh bahasa Inggeris yang bahasa lama. Die, thou, semua tu lah kan. So saya nak main game tu sebab kita nak pergi quest lah, nak selesaikan sesuatu quest tu kan. So saya ada kamus bahasa Inggeris kat sebelah. Saya terpaksa buka kamus bahasa Inggeris untuk saya faham benda tu. Tu cara saya belajar bahasa Inggeris. Okay, sebenarnya saya datang daripada keluarga yang bukan bahasa Inggeris. Saya datang daripada saya penguasaan bahasa Inggeris saya sangat lemah. Sampai kena gelak lah cerita dia kan. Tetapi saya anak orang kampung yang belajar di bandar. Sebab mak ayah saya berpindah ke bandar untuk bekerja lah. Jadi saya belajar, saya orang kampung yang memang bahasa Inggeris tak pandai. Tiba-tiba belajar pula, duduk pula dekat Subang Jaya, Sekolah Rendah SRSS 19 Subang Jaya. Semua anak-anak semua cakap bahasa Inggeris, matilah saya. Pengsan lah kejap masa tu kan. So saya belajar bahasa Inggeris melalui game. Ada orang belajar bahasa Inggeris melalui macam anak-anak zaman sekarang ni. Masa saya mengajar kat sekolah, anak-anak tu dia boleh nyanyi lagu Korea dan dia boleh bagi tahu maksud perkataan Korea yang dia nyanyi tu. So dia tak sedar dia belajar bahasa sebenarnya. They are having fun. So sama juga dengan kita, we are having fun bila kita main tanpa kita sedar kita belajar. So pada saya itu adalah sesuatu yang saya cuba capai dengan apps-apps yang anak-anak ini akan hasilkan. Okay, siapa yang dah start explore Buildbox tu boleh lah. Lepas ni boleh join, explore je Buildbox tu dulu yang free version. Even ada tutorial lagi dalam YouTube. Okay, jadi boleh tengok, boleh explore. Tak perlu tunggu join kelas. Cumanya bila join kelas ni, kita ada tugasan, kita ada project based learning dan kita ada bimbingan berperingkat. Itu bezanya kami berbanding dengan YouTube. YouTube tu dia tak ada bimbingan, dia tengok dia kena ada ilmu pedagogi, dia kena ada directed learning punya skill kat situ anak-anak, which is jarang lah kita jumpa anak-anak yang dapat belajar dengan course online sebaik itu. Bukan tak ada, tapi jarang kita jumpa. Dan seandainya anak-anak tuan-tuan dan puan-puan ada kemahiran belajar dengan course online secara immersive learning, jangan join kita. Teruskan macam tu.
Okey, sebab kita ada satu tempoh, kita sediakan satu tempoh secara berperingkat daripada rendah kepada susah. Maknanya anak-anak tuan-tuan pun kalau dia memang dah advanced learner, dia join dia akan bosan dengan kita. Nanti mungkin dia akan join tetapi bukan join yang kelas basic tapi dia join kelas yang lebih advance. Okey. Jadi kejap. Okey. Jadi dalam pembangunan apps ni, apa yang anak-anak tuan-tuan akan belajar ialah dia akan belajar bagaimana bangunkan storyboard. So ini kat sinilah berlakunya design thinking. Okey, dalam penghasilan dia kena tahu dia nak mula kat mana, nak akhir kat mana. Kadang-kadang dia tak tahu nak mula kat mana tapi dia tahu akhir dia apa. Jadi dia akan reverse engineering kat situ. So kat sini akan berlaku parallel thinking, akan berlaku lateral thinking, berlaku cross thinking. All this kind of design thinking lah dia akan berlaku tanpa sedar. Kita tak ajar this is design thinking, this is parallel thinking, kita tak ajar benda tu. This is computational thinking. Kita tak ajar benda tu dengan anak-anak. We don't go for theory, tapi kita membawa mereka secara praktikal bagaimana mereka akan menggunakan pemikiran mereka. Itu je bila dia nak bangunkan apps ni. Okay, kemudian dia akan belajar mechanics. Dalam ni dia akan belajar fungsi-fungsi lah dalam billboard tersebut. Setiap butang kat dalam tu. Dan dia no code. Dia tak ada code kan. Dia tak payah coding. Dan bila coding, when you're talking about belajar buat apps dengan coding, itu sebenarnya yang terbaik. Tetapi dia mengambil masa yang terlalu panjang. So apa berlaku ialah, macam anak saya sendiri, saya pernah hantar kelas belajar buat apps guna coding. Lama-lama dia fed up. Sebab apa? Sebab dia nak pergi advance. Tapi ada orang lain yang dalam kelas tu slow. Jadi dia tak boleh pergi advance. Jadi dia frust kat situ. Dia penat tau. Dan satu lagi, buat tak jadi. Buat tak jadi. So dia akan ada frustration dekat situ. Yang mana saya menyusun program ni di sekolah, kami di sekolah kita nak buang frustration tu. Kita nak dia buat dan siap. Mengikut tahap dia lah. Kemudian bila dia dah confident, dia dah selesa, dia dah start rasa boring lah no code ni. Kita boleh buat benda yang lebih advance tak? Boleh, pergi code. Itu nanti kita akan sediakan program-program yang lebih advance untuk anak-anak. Okay. Okay, baik. Jadi dia akan belajar mekanik apps. Mekanik apps juga tersilap, lupa nak tukar. Okay, kemudian dia akan belajar tentang bagaimana nak bangunkan kandungan-kandungan yang baik. Kita kekurangan apps pendidikan yang baik. Itu je. So, this is one of the objective di sekolah kita nak anak-anak ni hasilkan. Setiap satu semester, satu apps. Yang kandungan pembelajaran yang bagus. Okey, jadi cerita pula pasal Google Workspace ni. Google Workspace ni ada 4 minggu. Ya, ada 4 minggu. Yang mana kita nak bagi asas pada anak-anak. 4 minggu pula. Dan kita nak bagi dia belajar pasal Google Sheet. Okey, kemahiran asas Google Sheet ni macam mana. Setiap satu ni adalah satu semester ya. So satu semester pertama dia akan belajar asas kepada Google Docs, Slide and Sheet. Okay, bagaimana dia nak sharing dengan orang lain, dia nak protect, macam mana dia nak menguruskan dekat dalam Google Drive dia. Ada sikit-sikit lah kita masukkan kat situ. Okay, bagaimana dia nak buat animation, dia nak tulis surat dan sebagainya. Okay, dia nak hantar email yang proper. So ini dia nak attach Google Slide, Sheet, Doc dia dalam email. Ini kita akan kongsikan. Percaya tak percaya, saya baru-baru ni saya posting di Facebook saya cakap ada kekosongan My Step grade 41. Saya sekarang ni saya bertugas di KPM Putrajaya. Okay, so ada kekosongan kerja My Step ni, so saya post. Saya letaklah email saya. So saya dapatlah macam-macam jenis email. Yang attach tak masuk lah, yang tulis email ya Allah, ya ampun kan. Siapa yang bekerja dalam bidang HR ataupun yang menerima proposal, dia fahamlah bagaimana lemahnya anak-anak kita ataupun generasi-generasi ini menggunakan Google Docs, Slide, Sheet dan juga email. So ini adalah etika email pun kita akan masukkan jugalah kat dalam yang awal-awal ni, bagaimana nak email. Macam biasalah, sebenarnya tak susah pun, kita bagi salam, tapi kita membuat secara praktikal. Maknanya murid-murid ni antara tugasan dia nanti dia kena buat satu dokumen, kemudian dia attach, dia hantar email. Email tu properly dan kita akan jawab balik dengan email. So itu secara praktikal macam mana anak-anak ni guna WhatsApp. Kita tak nak bahasa WhatsApp tu masuk dalam email. Kita tak nak jadikan, biar anak-anak kita nanti dia gunakan email ni, gunakan Gmail ni dengan profesional, dengan ethical. Bukan macam dia guna WhatsApp. So ini sangat penting untuk pembangunan mereka sebab dia belajar dekat dalam buku bahasa Inggeris tahun 4. Ada ajar cara-cara membuat email, cara-cara menghantar email. Ada.
Tapi what happened? It doesn't being practiced. It's not being practiced. Itu masalah dia. Okay, kemudian semester kedua, anak-anak ni akan belajar pasal Google Sheet, bagaimana bangunkan sistem asas dia. Kemudian semester 3 dia akan belajar reporting dan dashboard, macam mana nak integrate Google Sheet ke dalam Looker Studio. Sebelum ni dinamakan sebagai Data Studio. Okay, jadi last kali ialah bagaimana dia nak integrate everything dalam Google Site. Dia bangunkan personal branding dia dalam Google Site, dia boleh offer apa kerja, apa kemahiran dia dalam Google Site. Daripada Google Site itulah dia akan pergi, mungkin dia akan pergi kepada LinkedIn, mungkin dia akan masuk dalam social media dia, dalam Discord, dia dah boleh pasarkan diri dia. Sebab dia ada satu page dia sendiri yang dalam tu dia masukkan kemahiran dia dan orang boleh tengok kemahiran dia dengan okay. Sebab apa? Dashboard ni reporting, dia akan advance tu dia dekat reporting dengan dashboard tu. So itu adalah front end, itu adalah output dia. Yang mana back end dia adalah asas tadi, Google Docs, Slide, Sheet dan juga Google Sheet lah. Dan kita fokus utama dia adalah kepada Google Sheet. In fact, Google Sheet tu nanti kita akan pergi kepada satu level lagi, Google Sheet yang advance. Bagaimana nak proses big data, bagaimana nak jadi data analyst dengan menggunakan Google Sheet itu. Okay, baik. Saya tengok ada tak buat apa pun dah ada game. Ya, memang seronok. Dia ada sebab dia dah ada template dah dekat dalam Buildbox tu. Kita tinggal nak nak godek-godek je, nak tukar asset dia, nak buat dia punya storyboard dan sebagainya lah. Memang mudah lah. Okay. Okay, baik. Jadi cerita dia bila kata anak-anak join DigiWiz ni, of course lah. Sebagai ibu bapa, bila kita invest anak kita dalam satu-satu program, kita memikirkan masa hadapan mereka. Kita bertanya soalan what if, sebab tu kita hantar anak kita pergi tuition. Kita bertanya what if, sebab tu kita hantar anak kita pergi belajar main piano, belajar main alat muzik. Okay, sebab kita memikirkan masa hadapan mereka. Jadi kalau kita nak ikut, ini adalah harga, ini adalah data tahun 2022 kalau tak salah saya. Yang baru ni saya tak buat research lagi, 24. So apps developer ni dia boleh dapat around 1,500 to 7,500 US dollar. Ni semua dalam US dollar, bukan dalam RM. Okay, dan juga sebagai trainer, trainer dalam bidang digital ni dia boleh dapat that kind of amount lah. Okay, dan yang paling besar, yang paling banyak ialah of course freelancer. Okay, range harga ni adalah range harga ataupun range gaji yang average. Kita jangan cakap orang yang memang power-power, yang memang dia punya sistem development dia yang dia boleh buat dengan harga 20,000, 30,000. No, itu advanced level lah. I'm talking about entry level. Entry to intermediate level, bagaimana dia dapat. Macam nak cerita juga, saya kongsi sikit, baru-baru ni saya pitch satu tadika untuk buat apps diorang dan alhamdulillah dapat secure untuk 3 apps ya, pembangunan 3 apps dalam masa 3 bulan bernilai 24,000. So tu cerita dia, nak buat apps ni kan memang mahal. Kat Malaysia ni masih mahal lagi. Dan kalau kata kita pergi pada Fiverr, kita pergi pada freelancer, memang dia akan start dengan harga untuk buat satu apps tu tak mahal, 1,000 US dollar. Cerita dia macam tu lah. So anak-anak tuan-tuan dan puan-puan, bila dia berjaya menguasai, macam saya kata dari awal tadi, what if dia ada benda tu umur 18 tahun, in fact 17 tahun dia dah boleh pasarkan diri dia dalam mana-mana platform digital untuk dia start buat duit. In fact sebenarnya kalau kata memang dia dah terror pun dia boleh je start. Okay, ini adalah keratan daripada Fiverr. Okay, daripada Fiverr, kita tahu Fiverr Israel punya, so kita boleh boycott dan kita boleh cari lagi platform yang lain. Okay, ni nak cerita dia bagaimana dengan Google Sheet saja, Google Sheet dan juga Microsoft Excel, orang buat duit. Dia kata saya boleh buatkan spreadsheet, saya boleh buatkan custom template, saya boleh buatkan macros. So kalau kita tengok satu ni, yang bawah ni, Hasan Q tu, kalau kita tengok dekat Hasan Q tu, dia punya harga dia starting from 100, dia dapat 5 star rating dan dia dah buat, orang bagi rating 276. So job dia kat situ saja nilai dia 27,000 US dollar. Darabkan dengan 4. It was 100,000 of jobs. Berapa lama dia dapat saya tak pasti. Okay, kita tak ada tengok kat situ. Okay, kita tengoklah job yang nilai rendah pun, $20. Dia dah buat 483, dia dapat 483 rating dan dia top rated. So that is what, nearly 100,000 jugalah. 96,000 US dollar. Ni semua US dollar ya. I'm not talking about RM, I'm talking about US dollar. Dan dengan kejatuhan ringgit, lagi masyuk kita buat duit dengan US dollar. So itu cerita dia.
So anak-anak yang menceburkan diri dia dengan kemahiran digital ni, kita tak boleh ada pemikiran kau esok kerja kat Malaysia. No. Kau boleh duduk Malaysia tapi kau boleh kerja the whole world. The whole world can be your client. You can work, dan kita pun memang dah ada dah. Orang kita, developer kita, technical kita yang memang bekerja dengan syarikat-syarikat luar negara, tetapi dia macam kerja kat US macam biasalah. Siang dia kena tidur, malam dia kena bangun buat kerja sebab different time zone kan. Tapi dia still berada kat Malaysia jugalah. We have that. Dan dia dibayar dalam gaji US dollar. Tak banyak, dalam 2-3 ribu US dollar je. Tiga katalah gaji dia 3 ribu US dollar je. Kat sana memanglah 3 ribu US dollar tak ada apa. Tapi cuba convert duit kita kat sini kan. Dah sampai dekat 10K dah tu. 12K lah senang cerita. 3 kali 4. Tu kalau kita hit 5 dah 15,000 ringgit Malaysia dah. So memang dah ada. That kind of situation is happening currently. So tak cerita banyak lah. Okay, kita tak payah cerita banyak. Yang tu saya pulangkan kepada emergency tuan-tuan dan puan-puan lah untuk do the diligent, do the work kan. Do the due diligent punya the due diligent work untuk melihat bagaimana pasaran kerja di dalam bidang digital untuk anak-anak. Okay. Dan kami di sekolah ni kita tak pecahkan tau. Bila kata anak-anak ni belajar pasal digital, dia tak terpisah dengan apa yang belajar kat sekolah. Kat sekolah macam saya kata tadi, kat sekolah dia belajar matematik, dia akan buat sistem matematik menggunakan Google Site, Google Sheet. Okay. Dia belajar data entry dekat sekolah, dia buat eksperimen sains ataupun dia kena collect data apa semua, dia akan masukkan dalam Google Sheet dan dia akan paparkan dekat dashboard. Dia akan buat apps, siap buat apps lagi bagaimana dia nak mudahkan semua link-link yang banyak tu berada dalam satu apps, dan tekan apps dia boleh akses kepada semua data dia. So itu harapan kami dan it is doable sebab saya dah test sendiri, saya dan juga anak-anak saya. Okay. Saya apa-apa pun saya suka eksperimen dengan anak-anak dululah. Okay, so ini adalah kalau tengok di Codester, codester.com. Okay, ni tempat kita jual tapak game. So di Codester ni antara tapak game yang famous adalah tapak game Billbox. Okay, dia buat daripada Billbox, dia buat satu template, dia buat satu game, kemudian dia jual tapak tersebut. Dan tapak-tapak ni saya adalah antara pembeli Tega di sini sebab saya belajar, saya beli dia punya working file dia, kemudian saya cuba reverse engineering. Oh, macam ni rupanya buat dia, ni macam ni rupa buatnya. Dan saya sendiri dah berbelanja hampir RM1,000 Malaysia untuk beli tapak-tapak ni. Saya belajar macam mana guna self-taught lah, belajar macam mana untuk guna Billbox ni. Jadi ini adalah satu cara bagaimana anak-anak ni boleh generate income later on. Dia pasarkan diri dia sebagai apa? Dia sebagai data analyst ke, dia sebagai system developer ke, dia sebagai app developer ke, apps designer ke. Okay, ini di dalam cerita dia dalam WizKid yang kita nak, ataupun DigiWiz anak-anak kita ni untuk enroll dalam program ini. Okay, saya teruskan lagi. Ini cerita Akmal. Okay, Muhammad Akmal Hazim. Ini adalah seorang anak yang hebat, tetapi kehebatan dia bermula dengan ibu bapa yang hebat. Okay, Akmal ni kawan saya, dia kenal mak bapa, ibu bapa kepada Akmal ni. So apa yang berlaku ialah daripada umur 9 tahun lagi, mak bapak dia bawa Akmal ni untuk belajar coding. Dia bawa sekali pergi ke hackathon dan Akmal ni akhirnya berjaya dapat funding 50,000 untuk buat hosting dia sendiri, untuk bangunkan sistem dia sendiri. Pada usia sebelum 17 tahun dia telah dilantik untuk bekerja sebagai back-end engineer dekat Wahid Investment. Sebelum 17 tahun. Boleh cari LinkedIn profile dia. Kalau tengok LinkedIn profile dia kan memang tarik rambut macam apa nak aku buat ni. Even kalau orang kata apa kita buat dengan life kita sebenarnya. Umur dia sebelum 17 tahun lagi dia dah dibayar gaji belas ribu sebelum 17 tahun. Dia bekerja sebagai back-end engineer. Tu cerita dia sebab dia power sangat ni sini. Rasanya sekarang ni dia umur 19-20 tahun, something like that lah this year. Tapi cerita dia bermula daripada awal. Umur 9 tahun, mak bapak dia engineer kot kalau tak silap. Saya lupa. Kawan saya ada cerita sebab kawan saya rajin pergi hackathon. So memang selalu jumpa, boleh kata tiap-tiap tahun jumpa dengan adik Akmal ni. So dia daripada kecil lagi dia duduk dalam satu environment coders, environment programmer. So dia start belajar, dia ada idea scheme. Tu cerita dia sebenarnya, saya kesimpulan saya,
Macam mana dia boleh pergi to this level? Ialah sebab budak-budak dia ada idea dia sendiri. Anak-anak kita sentiasa ada idea. Cumanya kita yang jarang dengar idea anak-anak kita. Kita kata, idea tu mengarut lah. Memang idea tu mengarut. Budak-budak kan. Tetapi mengarut dia tu ada isi. Bukannya mengarut yang memang totally mengarut. Ya, sometimes memang totally mengarut. Saya faham, saya ada anak saya buat idea dia boleh tahan mengarut. Tetapi kalau kita cuba refine idea mengarut tu boleh turn something to something very valuable. Macam adik Akmal ni. Boleh baca sendirilah. Okay, about adik Akmal ni boleh Google, boleh tengok dia, boleh even dalam YouTube pun boleh tengok macam mana dia pitch. Kata tak sampai kita dalam level yang orang tua ni pun nak pitch tak sampai level dia. Silap air bulan. Very confident, very technical okay, anak ni. Dan saya nak capai saya nak capai hasrat ini adalah dengan setiap apps yang anak-anak ni buat, setiap produk, sistem yang dihasilkan, dia akan masuk pertandingan inovasi. So daripada situ dia akan build up confidence dia, dan kita juga ada dekat salah satu pillar kita ada public speaking. So itu akan hone the skill anak-anak ini untuk menjual diri dia untuk lebih berkeyakinan. Percayalah anak-anak yang boleh bercakap dengan baik adalah anak-anak yang yakin pada diri sendiri. Jadi nanti ada pillar kita ada kelas public speaking. Jadi enroll anak-anak, tuan-tuan dan puan-puan untuk program itu juga. Banyak sebenarnya program kat Sekolah Future ni, insya-Allah. Okey, ini ialah anak saya sendiri. Okey, Muhammad Hanis bin Muhammad Haris. Sejak dia tingkatan 1, saya dah hantar dia untuk pergi mengajar. Sebab masa kalau tengok dekat gambar kiri tu kan, ini dia dekat sekolah. Ini dia pergi mengajar. Pagi dia pergi, saya hantar, bukan saya hantar, wife saya hantar naik Grab, pergi ke sekolah tu untuk mengajar sekumpulan murid-murid untuk buat apps. Yang gambar atas ni dia tengah ajar. Kemudian dalam pukul 11.30, cikgu sana pula akan call, hantar dia guna Grab, hantar balik rumah. Lepas tu dia pergi sekolah petang. Pagi jadi trainer, petang pergi sekolah. Masa form 1 lagi. Form 1 lagi saya dah. Tahun ni dia form 3. Sebab cerita dia sekolah tu saya ajar, tapi saya ajar during the weekend. Lepas tu saya tak sempat nak mengajar sebab saya dah berada di kementerian. So saya hantar anak saya. Boleh ke tak dia mengajar? Campak je lah kan. Seems that dia boleh mengajar dengan sangat baik. Dia pick up sebenarnya kemahiran kita sebagai ibu bapa kan. Kalau mak bapak cikgu, anak ni sebenarnya pandai mengajar. Cuma ni kita tak bagi ruang kat dia. Kalau mak bapak ni rajin masak ataupun chef, anak sebenarnya boleh masak. Tapi kita tak pernah bagi ruang pada dia. Kalau kita bagi ruang, memang dia boleh buat. Saya terkejut. Serius, saya terkejut. Okey, yang ni pula masa dia form 2. Ini masa dia form 2, dia ni dekat Pepas. Perpustakaan Pepas Raja Tenuda, Shah Alam. Okey, ni sifu saya buat bengkel. Saya cakap waktu ni cuti sekolah. Saya cakap boleh tak saya hantar anak saya untuk jadi intern. So memang bila dia pergi kan, bengkel ni selama 3 hari. Saya hantar hari pertama. Hari kedua saya tak nak hantar. Sebab saya cakap saya nak bawa dia, nak ajak pergi jalan lah, cuti sekolah kan. Saya nak hantar hari pertama dan hari ketiga. Lepas habis hari pertama, sebelum anak saya tu balik, sifu saya kata, boleh tak tolong hantar hari kedua? Kita perlukan Hanis. Sebab Hanis mengajar bahasa budak-budak faham. Ini kita namanya peer teaching. Okay? Kan, kadang-kadang cikgu duk terang kat depan, punyalah perempuan tak faham kan. Tiba-tiba ada seorang budak ni faham kan. Kita bagi tahu, kau tolong ajar dia, cikgu penat dah tak reti nak ajar cakap ni. Tapi bila budak tu dia cerita dekat kawan dia tu kan, budak tu boleh faham. So that is peer teaching. Sesuatu yang memang nak kata tak logik pun boleh tahan tak logik lah. Takkanlah cikgu yang pakar mengajar tak faham. Dia tahu budak ni yang baru je belajar, dia faham sikit, dia boleh ajar, kawan dia boleh faham. Itu kelebihan peer teaching. So Hanis dia ada satu kelebihan kat situ, maknanya dia boleh mengajar dan dia boleh menerangkan kepada bahasa budak-budak. So yang ni ialah yang ni Hanis dekat stage, dia tengah buat pembentangan di hadapan hampir 200 orang guru pelatih. Dia buat sharing session. Sebelum tu ada bengkel buat apps dengan guru-guru pelatih. Yang ni dia sharing session apa pengalaman dia dalam membangunkan apps. Dia masa dia start buat apps ni, Hanis ni masa tu dah
darjah 5. Lepas tu dia masuk satu competition MDEC, pertandingan buat apps, permainan di bawah MDEC. Hanis dia apa ni, macam mana kata, dia cakap dengan saya, Walid, Hanis nak PC boleh? Cakap boleh, cari duit sendiri. Kan saya cakap macam tu dengan anak saya yang umur dah 5 kan. Lepas tu dia kata macam mana, ni ada pertandingan ni, pertandingan buat apps, menang dapat 1,000. Dapat 1,000 tu Walid belikan. So end up dia buat game dia dan dia menang apps mobile. Dia buat dia 5 dan dia menang. Tapi sebab dia ada unfair advantage, dia dah belajar awal. Tapi maknanya cerita, tapi bapak dia tak tolong bapak dia bagi idea buat macam ni. Yang lain teknikal apa, satu butang kat keyboard pun bapak dia tak usik. Itu memang all on his. Okay, so dia berjaya hasilkan dan dia menang dan saya belikanlah PC untuk dia. Dan daripada situ dia pun, kalau tengok gambar yang kiri atas ni, ini dia kawan dia datang rumah. Kawan dia nak belajar buat apps. So dia kata, Walid, ada kawan datang nak belajar buat apps ni. Nak charge ke? Kau nak charge berapa? Saya cakap 50, okey lah. So for 2 jam setengah, 3 jam lah dia ajar, dia dapat RM50. So memang now and then ada kawan-kawan dia akan datang rumah tanya, aku nak belajar buat apps lah, boleh? RM50. Business. Dia buat bisnes dia sendiri. Dia tengok bapak dia mengajar buat apps kan, dia pun nak ajar buat apps juga kan, tapi dia nak join bapak dia segan. So dia buat dia punya kelas sendiri. So at such young age, kita tahu kita nak belajar satu benda tu, kita nak master satu benda tu, kita mengajar orang. Bila kita mengajar orang, kita akan master satu perkara tu. Ya, dalam cerita Billbox ni ada banyak benda yang kita boleh buat dalam Billbox. Antaranya ialah game. Antaranya ialah educational apps. Macam saya fokus pada educational apps. Kalau cerita nak buat game, saya akan tanya anak saya akan tanya Hanis, Hanis nak buat game macam mana? Hanis, function ni macam ni kita nak bagi dia tembak. So anak saya ni memang fokus kepada game dan memang dia akan join sebagai seorang trainer di dalam sekolah nanti, insya-Allah. Tapi saya kena hone skill dia punya communication skill dia out sikit. Itu nak kena belajar lebih sikit. Saya nak masukkan dia ke dalam kelas public speaking. Dengan teacher staff nanti. Betul. Dia ada kemahiran yang anak kita ada yang kurang, jadi kita top up lah mana-mana yang kurang itu. Okey, jadi ini antara apps yang anak saya dah buat masa dia form 1. Dia buat sains tingkatan 1. Dia soalan tu dia buat sendiri. Okey, dia buat sendiri soalan tu ada 10 bab ke 9 bab. Tu ada 8 unit, ada 90 soalan. Semua soalan tu dia buat sendiri. Dia dah level, bukan level jawab soalan, level buat soalan. Saya dah train dia level buat soalan. Kemudian apps dia ada iklan. So daripada iklan tu generate duit. Kalau tengok kan ada 1 bulan tu dia generate $2. Okey lah, sebab user dia sikit. Kalau kita tengok itu ada active user tak? Tak ada active user. Active user dia masih lagi sikit. Kita tengok download pun baru 500 download. Ni masa tu lah. Jadi dia memang generate duit. Kita pelajar ni dia akan belajar. Okey, kita buat apps ni macam ni kita nak buat duit. Kita buat duit, kita boleh jual apps, kita boleh buat iklan kan. Sekarang ni memang semua iklan je. Orang nak apps free. Habis tu developer nak makan apa? Jadi developer pun buat jana pendapatan melalui iklan. So itulah cerita dia sedikit tentang DigiWiz yang saya nak kongsikan. Jadi siapa yang dah download Billbox tadi, terus main Billbox. Seronok main Billbox tu. Dia boleh level ketagih, tak boleh berhenti. Dia nak cuba. Lagi-lagi tu prompting tu kan. Prompting tu kadang-kadang bila server dia ada masalah, dia tak generate gambar lah. Kita kena try banyak kali, kita kena refine lagi kita punya prompting lah, apa semua tu lah. Tu standard lah, siapa-siapa yang menggunakan AI, dia kena faham prompting yang akan menghasilkan satu apps yang power. Begitulah seadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, usaha tangga kejayaan, tiada ilmu yang sia-sia, hanya manusia sahaja yang mensia-siakan ilmu. Kita belajar, kita tak guna. So rugi. Okay. Jadi anak-anak kita, ilmu yang dia belajar tu, kalau boleh kita nak mereka praktik, mereka apply. Dan kalau bukan semata untuk jawab periksa, UASA, dan bukan semata untuk PBD. Dan sebenarnya kalau dia dah buat apps tu, level PBD dia memang akan dapat markah tinggi lah. Itulah cerita dia. Wallahualam. Itu saja daripada saya. Saya serahkan semula kepada Syukri, ataupun tuan-tuan dan puan-puan kalau ada sebarang pertanyaan dan soalan. Terima kasih banyak Cikgu Haris. Tadi semasa Cikgu Haris ada cakap untuk download Billbox kan. Okay, saya pun download lah. Lepas tu main-main sekejap. Lepas tu saya dah cuba ada prompting. Lepas tu dapat, okay. Saya pun macam
Okay, kalau tekan ni pergi mana? Oh, okay, dia pergi bawa pergi sini pula. Tekan ni, oh dia pergi bawa pergi sini pula. Apa sebab nak tekan ni bawa sini? This not what I expect. Hai. Dia akan pergi lain-lain pelik-pelik sikit dululah. Tapi maknanya dia punya, sebab dia masih lagi version 1. Jadi memang dia apa yang terasa tu kurang sempurna lagi. Tetapi it's just nice. Maknanya it's a good start untuk kita Hmm. mulakan dan kita hanya repair apa yang tak kena je. For free version and for macam the AI prompt tu yang macam Cikgu Haris kata tadi macam baru lagi juga kan. So actually Ya the betul. very good job tau apa yang dia generated outcome tu. So, macam kita tekan ni, oh okay, dia punya susunan ayat dia macam mana background image tu macam boleh relate dengan the text on screen macam oh okay tekan ni dapat ni. Alamak salah outcome lah, kena lawan enemy ni macam mana ni, apa aku nak kena buat ni. Even though just macam a click punya game story macam ada cerita lah kan. Tapi pretty much game yang awal-awal tadi dia menggunakan AI prompting. uh, uh, dia mengajar kita untuk buat pilihan dengan bijak. Tu salah satu dia lah. Dan Dan cerita dia game apa story game ni memang popular. Kalau kita boleh buat story game yang meaningful, yang ada value, okay, yang ada cultural capital kita, budaya Melayu, budaya betul. budaya bangsa-bangsa di Malaysia, kita publish kat Play Store, memang ramai orang download, percayalah. Thailand. Uh, Ui, kaya kejap. Okay, jadi insyaAllah kepada audiens dekat Facebook dan dekat Zoom, sekiranya ada apa-apa persoalan yang berkaitan, boleh tanyakanlah sebelum kita masuk iklan ke apa kan. Baik, Okey. ada iklan. Tak ada soalan. Itulah kurang sikit kawan-kawan saya semua kata dia tak dapat join malam ni. Ramai yang kata tak dapat join sebab tiba-tiba je lambat keluar, lambat bagi tahu. Hmm. Sekiranya ada yang macam kawan-kawan nak tengok balik, jangan risau. Live ni akan ada dekat Facebook Sekolah Malaysia lah. Jadi boleh visit our Facebook page dan tonton semula recording tersebut. Okay. Dan ni iklan jugalah. Iklan untuk Sekolah Futures sebab memang basically perkongsian malam ni adalah untuk mengenalkan salah satu pillar dalam Sekolah Futures. Yang mana pillar ini ialah tentang untuk digital skills. Okay. Salah satu pillar Sekolah Futures yang digital skills ni adalah memang seperti apa yang Cikgu Haris dah terangkan tadi lah. Di mana selepas habis projek mimpi daripada onboarding, kemudian mereka boleh pilih untuk masuk salah satu daripada pillars yang disebutkan tadi. Yang mana ini adalah salah satu pillar yang boleh kata semua pillar penting. Ini pun penting juga sebab teknologi is the future. So takkanlah kita nak bagi anak-anak kita hanya duduk dalam takuk lama, dididik dengan kaedah lama. Sedangkan apa tu zaman dah semakin berkembang, semakin maju, semakin canggih. Takkanlah kita nak bagi anak kita macam kata old school kan. So maka adanya kepentingan dan sangat pentinglah untuk kita educate anak-anak, kita expose anak-anak, kita bagi pendedahan yang secukupnya lah pada anak-anak supaya mereka adanya skills yang diperlukan untuk survive pada masa akan datang. Kalau bukan setakat masa akan datang, masa ni pun dah semakin canggih dah. So ya, sangat penting untuk didedahkan. Cikgu ada soalan, okey saya bacakan. Cikgu, mereka nanti belajar dari Billbox klasik hingga Billbox 3 tak? Silakan cikgu. Okey baik. Ya, Billbox 3 untuk yang program awal ni mereka akan fokus kepada Billbox klasik dulu. Okay, selepas tu baru mereka akan bergerak ke Billbox 3, tetapi Billbox 3 saya tak berani nak mengajar lagi sebab banyak benda teknikal kat situ, terutamanya sebab dia hybrid, dia ada coding dan nak transfer kemahiran daripada Billbox klasik kepada Billbox 3 agak sukar. So antara plan saya untuk future lah, selepas dia habis Billbox klasik, dia akan pergi kepada Unity. Unity. Itu kalau dia nak pergi kepada ni, daripada pergi kepada Billbox 3 baik terus pergi kepada Unity sebenarnya. Tetapi saya nak fokus pada saya ialah bagaimana untuk menghasilkan apps yang cepat dan simple. Ada satu lagi apps builder yang dinamakan sebagai Flip a Bit.
Yang ni pun no code, tetapi dia lebih advance sebab kita boleh integrate YouTube, kita boleh integrate sistem lain ke dalam dia. Oh, power. Maknanya kalau kata di Billbox ni kita masuk ke kita tak boleh nak integrate YouTube, tapi kita boleh buat link ke YouTube. So dia akan keluar daripada Ah, apps dan dia akan pergi ke YouTube. Itu memang standard lah orang buat benda-benda yang simple. Tetapi Flip a Bit ni dia integrate ke dalam. Cumanya saya risau Flip a Bit ni satu masa nanti pun dia macam dah menghala ke arah berbayar. Buat masa ni dia free. Dan yang tu memang saya dah explore, tetapi baru separuh explore. Saya tak dapat lagi bagaimana nak menghasilkan satu flow educational apps yang lengkap dalam Flip a Bit. Tetapi dalam Billbox benda tu dah selesai. So benda yang dah selesai, benda yang dah memang kita boleh keluarkan produk, yang mana bila pada saya utama dia ialah bila dia habis belajar satu semester tu dia akan ada produk yang dikeluarkan. Itu paling penting. Sebab apa? Anak-anak ni dia pemikiran mereka masih lagi belum konkret. Masih belum boleh pergi kepada benda yang sesuatu abstrak ataupun satu tempoh yang panjang. Macam saya ambil contoh dulu ada UPSR kan, anak-anak ni belajar daripada darjah, kita ambil silibus dia daripada darjah 4 sampai darjah 6 untuk dia belajar UPSR kan. Dia tak boleh grab tau. Kita cerita pada budak tahun 4, pada tahun 5, kejap lagi nanti naik tahun 6 ada UPSR lah. So dia tak boleh pergi pada satu tempoh yang terlalu panjang. Anak-anak ni memang pemikiran dia singkat, dia ada time frame dia. Dan dia ada objektif yang kita boleh kata paling kuat dia boleh pergi pada mid range objektif. Dia tak boleh pergi long term punya objektif. Not yet. Pemikiran dia tak sampai lagi. So harapan dia ialah selepas ini dia akan pergi advance lagi dalam bidang apps. Kalau nak fokus kepada apps yang advance ni, dalam sekolah kita tak boleh buat 12 minggu. Tak logik 12 minggu untuk dia belajar satu apps yang apa ni yang advance. 12 minggu kali dengan 2 jam 24 jam. Maknanya 24 jam tu berapa kredit hour je untuk dia belajar kan. Seminggu 2 jam untuk dia belajar satu benda yang terlalu advance. Belum lagi mungkin in the future kita akan track, kita akan dapat lagi orang yang betul-betul yang lebih mahir, yang betul-betul ada satu modul yang sesuai untuk mengajar. Macam saya sendiri pun saya tengah belajar Python ni. Saya ambil 100 days Python challenge. Oh, Berasap crash course. kepala. Crash course 100 days. Sebenarnya dia 100 days, satu hari dia suruh luangkan 1 jam. Tetapi sebenarnya 1 jam video tu kita kena darab sekurang-kurangnya 3.5 kali. So maknanya kita perlu nak kuasai sejam video tu, kita bukan nak kuasai, nak faham sejam punya video, kita ambil masa 3.5 jam. Kemudian kita kena darab lagi sekurang-kurangnya another 2.5 hours untuk kita kuasai pelajaran tu je. Sekarang ni benda tu ada 100 jam. Sebab saya cuba memudahkan pembelajaran untuk anak-anak. Itu kita tak nak dia mati tau. Bila dia masuk satu course tu, susah lah, tak boleh lah, jadi dia fresh. Bila dia fresh, dia akan meninggalkan emotional scar. So emotional scar tu yang kita nak elak daripada anak-anak. Sebab tu anak-anak trauma, dia malas nak belajar satu benda tu, dia abandon sebab dia ada emotional trauma. Emotional scar ni atas banyak faktor, sama ada cikgu tu tak best ke, pembelajaran tak best ke, dia kena push ke, dia kena bully ke. So emotional scar ni dalam pembelajaran ni sangat-sangat bahaya. Contohnya macam kat sekolah kan, kenapa budak tak minat matematik? Bukan sebab matematik tu susah. Matematik tu memang susah, mana ada matematik senang. Tetapi sebab cikgu tu mengajar tak best. Kadang-kadang cikgu tu mengajar best, tapi cikgu tu tak susun secara berperingkat elok-elok. Dia tahu-tahu masuk susah tu kan. So budak pun break. Budak suka cikgu tu rajin bercerita, cikgu tu baik, cikgu tu penyayang, tapi budak tak boleh belajar. Bila cikgu tu nak start mengajar matematik je, budak block. Sebab apa? Sebab level tersebut. So untuk awal ni kita di sekolah memang kita fokus kepada entry level dan juga intermediate, supaya dia dapat pergi kepada, sebab kita ada 6 pillar. Kita nak anak-anak ni dia pergi all rounder, dan kita nak anak-anak ni dia touch sedikit kemahiran-kemahiran yang perlu dia touch. Begitulah seadanya. Harap menjawab. Semoga menjawab soalan Haji Ismail. Ni salah seorang educator dari Brunei overseas. Okey, ada soalan seterusnya. Adakah kita mempunyai human resources yang mencukupi di sekolah-sekolah untuk melatih pelajar-pelajar? Mungkin ini menjadi satu kekangan dan perlu investment yang besar oleh KPM. Mohon pandangan Tuan. Terima kasih. Okey, kita dah mulakan dasar pendidikan digital dan in fact kita baru saja, kalau di peringkat saya bukan menjawab bagi pihak ya, saya menjawab apa yang saya tahu. KPM pun dah melancarkan satu program namanya aplikasi kandungan digital. Yang mana anak-anak ni kita nak dia belajar apa yang kita nak buat ni lah di sekolah ni. Apa yang kita rancang ni di KPM KPM baru saja melancarkan
aplikasi kandungan digital, tetapi itu adalah atas inisiatif murid-murid itu sendiri. Dia macam course learning lah, macam e-learning, kau ada letak course kat situ, kalau nak buat, tak nak buat, sudah. Dia kena ada pedagogies, dia kena ada self-directed learning dalam diri murid-murid itu untuk dia explore Delima. Tapi cerita dia, Delima ni murid-murid pun tak berapa nak buka juga. Itu cerita dia. Kandungan even dalam Delima tu banyak benda-benda yang bagus, yang sesuai untuk anak-anak. Cumanya kurang sikit. Okey. Wish, ini dah pergi soalan Tuan Abdul Aziz ni, dia dah Tuan Abi Aziz. Wah, ada je pula. Okey, Ya. dia dah ni lah, dia pergi kepada dasar kan. Dasar ni susah sikit lah kita nak kena bawa lah di peringkat atasan orang. Kadang-kadang mungkin dalam dari segi apa ni, town hall, di sisi town hall ni kita boleh suarakan pandangan. Okey, yang Abi Aziz. Okey, dah kena Ada ragu. soalan seterusnya. Dari Cikgu Lilia. Okey. Berdebar juga survival anak-anak untuk zaman akan datang. Make sense, betul. Wujudkah lagi pekerjaan yang sedia ada sekarang? Okay, itulah kalau kata we are talking about future jobs, kita tengoklah bagaimana WEF punya report, World Economic Forum, pasal future skill. Yang penting ialah kemahiran pada saya lah, pada pandangan peribadi saya, apa yang penting ialah kemahiran berfikir anak-anak. Okay, bagaimana, sebab tu salah satu komponen di akhirnya nanti ialah entrepreneurship module. Yang mana entrepreneurship module ni bukan kita nak anak-anak kita jadi usahawan, bukan semua jadi businessman. Tetapi kepentingan entrepreneurship module ni yang saya lihat ialah bagaimana seseorang individu tu dia dapat belajar mencari sumber, menggunakan sumber untuk menghasilkan output yang baik. Dan tak bergantunglah pada sijil. Dan kita sebelum ni kita ada, even sampai hari ni kita ada masalah lambakan graduan. Graduan kita ada berapa ratus ribu, might be 100,000, 200,000, I forgot about the latest statistik, yang mana memang banyak sangat graduan kita yang menjajah sijil. Tolong ambil saya kerja. Which is, kalau tengok entrepreneurship module di Belgium, saya baca. Belgium dia start late 90s dan early 20s dia dah keluarkan report. Yang mana entrepreneurship module di Belgium ni dia buat dasar yang dasar yang sangat jelas. Dia perkenalkan pendidikan keusahawanan sebab dia nak murid-murid ataupun pelajar yang habis graduate universiti ataupun graduate sekolah dapat mencipta peluang pekerjaan. Kita pula terbalik, kita start dekat universiti, sedangkan di sekolah rendah dan sekolah menengah 11 tahun dia belajar untuk mengisi peluang pekerjaan. Tiba-tiba masa kat universiti kita cakap dengan dia, oh peluang pekerjaan dah tak ada dah, kena cipta sendiri. Which is unfair lah pada anak-anak. Sebabnya kita macam dalam projek Sang Pemimpi, saya pernah cerita 11 tahun kita janji pada anak-anak belajar rajin, nanti keluar dapat beasiswa, belajar kat universiti, keluar esok kerja dengan kerajaan. Which is invalid dah hari ni. Kita boleh kata hampir invalid janji tersebut. Tapi sekarang ni kat universiti, apa yang dia kata pada naratif di universiti hari ni ialah korang jangan fikir nak kerja dengan orang, korang fikir macam mana nak cipta peluang pekerjaan. Sedangkan 11 tahun di sekolah dimomokkan dengan belajar rajin, esok keluar kerja dengan orang. Isi peluang pekerjaan, banyak peluang pekerjaan boleh ni kan. Tapi peluang pekerjaan tu hampir tak wujud lah. Dengan kemahiran, dengan apa yang dia belajar tu, even apa yang dia belajar dekat sekolah pun boleh kata bila dia keluar masuk ke universiti, pelajaran tersebut obsolete. Dia dah tak valid dah. Okay, Syuk boleh bila program ni akan bermula dan anak-anak umur berapa yang boleh menyertai? Ni rasanya orang sekolah lah boleh jawab ya, staf sekolah silakan. Soalan yang itu saya fikir mungkin saya akan letak pada soalan last kali sebab saya ada penjelasan sikit. Okey, kita address soalan-soalan yang lain dulu. Cikgu, kalau saya ada kemahiran dalam seni, macam mana saya boleh guna untuk bangunkan diri? Untuk bangunkan apa? Bangunkan diri sendiri. Oh, kemahiran seni. Okey, kemahiran seni ni saya kalau boleh saya patah balik, saya nak belajar seni tau. Saya ada seorang anak murid tau. Anak murid saya, I don't have a direct answer. Tak semua benda kita boleh jawab dan tak semua benda kita tahu.
So saya cuba buat satu perumpamaan ni. Saya ada seorang anak murid, lepas dia SPM dia dapat beberapa tawaran. Antara tawaran dia yang pada saya gempak ialah aviary engineering ataupun aircraft engineering dekat Dengkil. MIAT kot, UniKL MIAT. Oh, okay. Okay. Tetapi yang tu degree tau, tetapi dia tolak. Dia ambil diploma kulineri di UiTM Shah Alam. Mak bapak dia memang marah gila lah. Saya cakap kau apa hal kan? Dan anak murid yang favourite lah. This is one of my favourite ex-student. Cakap kau gila apa ni kan? Dia cakap senang je jawab dengan saya. Cikgu, selagi ada manusia, selagi tu ada keperluan untuk orang makan. Dan selagi itulah saya tak plan nak kerja dengan orang. Saya plan nak buka bisnes saya sendiri. Dia masuk tu, walaupun ambil diploma, dia tolak degree, dia ambil diploma. Orang kata dia gila. Kan? Tapi hari ni, at the age of 27, dia 27. Tahun lepas at the age of 26, dia dah buka first restaurant dia sendiri. Simply Salai dekat Subang Jaya, dekat USJ. Oh. Okay. So cerita dia sekarang ni, macam tagline saya lah, tiada ilmu yang sia-sia, hanya manusia yang mensia-siakan ilmu. Itu je. So kita belajar seni tu macam mana kita nak buat, ada orang dengan ilmu seni tu dia jadi jutawan, ada orang dengan ilmu seni tu dia jadi picisan, ada orang dengan ilmu masakan, ilmu kulineri, dia kerja dekat 5-star restaurant, ada yang bekerja di tepi jalan sahaja. Terpulang ke kat mana kita nak guna ilmu kita tu. Dan sebab itulah pada saya pentingnya ilmu keusahawanan. Dan anak murid saya yang saya cerita tadi tu, sebab apa? Sebab dia memang ikut program usahawan budak sekolah saya. So dia ada mindset business mindset tu dia ada. Business thinking tu dia ada. Dia kata saya masuk universiti ni sebab saya nak satu kemahiran, saya nak guna, saya tak nak kerja dengan orang. Supaya kemahiran tu saya boleh kerja dengan diri saya sendiri. Tapi sebelum tu sebenarnya buka restoran tu dia kerja dengan dia kerja dengan hotel. Dan end up dia berhenti daripada hotel, time PKP lah dia kena buang daripada hotel. Dan dia dengan saya kita cuba start satu F&B. Daging salai lah, kita try buat daging salai frozen. Kalau pernah dengar Smoka, kita try buat dan hit. Dan sekarang ni dia fly lah dalam hala tuju dia sendiri. Okay, Puan AB Aziz ni, why not minat dan passion dipupuk melalui persatuan yang sesuai diskus-kus added value, dan bagi pelajar-pelajar yang sangat minat mungkin boleh involve NGO berkaitannya sukan usahanya. Okay, betul. Ini adalah satu perkara yang sepatutnya terjadi di sekolah. Tetapi apa yang berlaku di kebanyakan sekolah, kelab-kelab ini tidak diuruskan dengan baik. Dan dia sekadar untuk mengisi masa koko yang ada sahaja. Dan jarang juga cikgu-cikgu mempunyai kemahiran dan juga keupayaan dan minat. Cikgu tu tak minat. Cikgu tu kena jadi guru penasihat kelab usahawan sekolah. Tapi dia sendiri pun tak pernah buat bisnes, tak pernah tolong menjual pun tak pernah. Tiba-tiba kena jadi pengurusi jadi guru penasihat kelab sukan kan. Jadi dia kuranglah sikit aktiviti untuk kelab tersebut. Dan kalau kita tengok pun di sekolah benda-benda ni kurang di-manage dengan baiklah atas banyak faktor. Okay, kekangan-kekangan yang ada dan juga human resource dan kemahiran yang ada pada guru-guru itu sendiri. Sebab itulah juga kalau kata kita kita ada banyak masalah dalam pendidikan dan kita tak boleh deny. Benda tu berlaku. Kalau tak, pusat tuition kat Malaysia ni takkan bercambah. Kalaulah kualiti pendidikan di sekolah itu dah betul-betul baik, kita takkan ada pusat tuition. Sama juga macam di Jerman. Di Jerman kalau tak salah saya, di Jerman tak ada Grab. Sebab sistem pengangkutan awam dia sangat bagus. Orang tak perlukan Grab pun. So cerita dia macam tu. What if pendidikan di Malaysia ni betul-betul baik dan kita tak perlukan tuition. Dan kita pun tak perlukan. Kalau kemahiran ni pun semua dapat diselesaikan di sekolah. Itulah yang terbaik pada pandangan saya. Semoga satu hari nanti kita akan bergerak ke arah tu. Hopefully insyaAllah. Panjang lagi perjalanan pendidikan di Malaysia ini. Itulah cerita dia. Kalau dari sudut bisnes pula, apa-apa saja masalah adalah peluang. So di sekolah kami lihat ada satu gap yang mana kemahiran digital ni kurang ditekankan atas banyak faktor, ataupun kurang dipraktikkan di sekolah pada banyak faktor. Dan kita cuba membawa satu naratif di luar, mana tahu murid-murid ni nanti bila dia dah hebat, dia ada satu kemahiran, dia bawa pula kat sekolah, dia kongsi pula dengan kawan-kawan dia di sekolah. Itulah harapan dia dan itulah yang terbaik untuk generasi akan datang. Wallahualam. Okay, so
Saya lihat rasanya tak ada apa-apa soalan tambahan dekat Zoom dan dekat Facebook. Okay, so izinkan saya untuk jawab soalan yang terakhir. Okay, ada yang bertanya mana tadi, bagaimana nak masuk belajar, dan itu daripada Olivia, dan bila program ni akan bermula dan anak-anak umur berapa yang boleh menyertainya. Okay, good question. Okay, maka saya dah letak Google Forms, di Zoom chat dan juga di Facebook. Okay, jadi audience boleh tengok sedikit sebanyak. Uh, uh, Macam mana nak masuk belajar? First isi form, isi waiting list itu dulu. Bila akan bermula, insyaAllah selepas raya, dalam bulan Mei macam itulah, tim sekolah akan lancarkan Sekolah Futures, yang mana ada 6 pilar tersebut. Uh, Anak-anak akan dibawa masuk melalui projek mimpi, yang mana kami akan bantu untuk identify kat mana yang dia ada kecenderungan yang kuat, kat mana dia ada minat yang kuat. Sama ada kepada public speaking, kepada entrepreneurship, kepada digital, dan so on and so forth. Maka sekiranya berminat uh, untuk untuk anak tu membangunkan skill set, digital skill sets dia, maka uh, sertailah Sekolah Futures. Akan bermula pada bulan Mei, insyaAllah. Umur anak-anak yang apa yang boleh mendaftar adalah semuda seawal 7 tahun sehingga 17 tahun. Basically pelajar sekolah rendah hingga pelajar sekolah menengah. Tujuannya supaya seperti yang Cikgu Haris kata tadi, mereka ni akan jadi all rounder, bukan stuck pada satu pilar sahaja. Dan sekiranya kalau seawal 7 tahun tu dah masuk satu pilar, so mungkin umur 8 tahun 9 tahun uh, anak-anak boleh explore juga, boleh belajar juga daripada pilar-pilar yang lain. So bila dah habis sekolah, dah habis 17 tahun, maka anak-anak pun kita akan mendapati satu perubahan lah, insyaAllah. Mungkin dari segi pemikiran, dari segi komunikasi macam mana, dari segi skill set dia macam mana kan. Yang mana sebahagian daripada kemahiran yang disebutkan ni, kita boleh kata sekolah-sekolah tak ajar sangat pun. Even contoh kita ambil mungkin sebahagian sekolah ada, okay, most of schools lah ada buat kelas sains komputer. Tetapi sejauh mana keberkesanan atau sejauh mana pemahaman pelajar terhadap subjek tersebut, sejauh mana murid boleh relate subjek sains komputer tu dengan kehidupan nyata. Mungkin ada yang faham, ya, Alhamdulillah. Tetapi yang tak faham tu, macam mana kita nak bantu supaya student boleh nampak adanya keperluan sains komputer ni. Dan Billbox ni hanyalah orang kata mukadimah je. Saya sendiri pun baru download. Oh, cuma okey, kenapa Billbox ni tak wujud masa zaman saya sekolah dulu? Ya. Dan sekarang ni baru nak wujud. So, so nak dikatakan kat sini, banyaklah benda-benda yang sekolah-sekolah tak tekankan sangat. Yang mana insyaAllah kami di Sekolah Futures ni akan bantulah membangunkan potensi anak anda dalam pelbagai sudut. So hopefully dekat sekolah mereka belajar akademik dan mungkin sedikit sebanyak skills yang lain. Dan apabila mereka join Sekolah Futures, skills yang mereka akan gunakan ni ialah long lasting punya. Sebab even dah habis SPM pun mereka boleh apply di skills. Public speaking skills, macam mana nak berkomunikasi dengan orang secara efektif, macam mana nak confident bila cakap depan orang ramai, nak bercakap dengan yakin, ataupun digital skills, macam mana nak menghasilkan apps, macam mana nak buat duit. Seperti mana yang kita dah dengar tadi, umur muda-muda lagi pun dah boleh buat duit dah. Dolar pula tu, hai ya. Muda-muda dah dapat 50k. Ini mungkin sebahagian kita bank pun tak sampai 50k lagi kan. So rasa lah. Uh, Sekali lagi, sesiapa yang berminat untuk mendaftarkan anak anda, maka isilah waiting list ni yang saya dah kongsikan di Zoom chat dan juga di Facebook Live. Moga-moga perkongsian malam ni ada bukan sedikit lah, tapi banyak manfaat yang kita boleh dapat
daripada perkongsian tadi. Jadi insya-Allah terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan kepada semua sama ada di Zoom ataupun di Facebook Live kerana sudi hadir dan dengar sampai habis, dan juga kepada mereka yang sudi bertanyakan soalan. Mungkin ada soalan-soalan yang agak high level tadi tu kan. Tapi sebenarnya very good initiative. Ini menunjukkan bahawa our educational system di Malaysia ni masih ada perjalanan yang jauh lagi untuk orang kata sampai satu kualiti yang kita boleh kata baik lah. Orang kata kualiti yang orang kata puas hati. Cikgu-cikgu Haris di KPM ni mungkin lagi tahulah kat mana aspek-aspek yang perlu ditambah baik. Eh, Sama-sama Kak Isha. Okay. Jadi saya kira tak ada apa-apa soalan tambahan di Facebook Live dan juga di Zoom. Jadi kita akhirilah sesi kita. Uh, Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi pada channel akan datang, cik. Pada video akan datang, pada episod seterusnya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Cikgu Hari, ada satu lagi soalan. Tadi ada sebut flip a clip kah? Mungkin cikgu boleh terangkan sedikit sebanyak. Flip a bit. Hmm. Flip a bit. Itu pun salah satu yang saya tak explore lagi, tapi worth it juga kalau untuk spend sedikit masa kita untuk kita explore dan bermain-main. Moga-moga dapat menambahkan kita punya pengetahuan bahawa adanya tools yang kita boleh gunakan untuk bangunkan apps-apps pendidikan yang no code. Even yang percuma pun turns out okay, best juga main-main dengan benda ni. At the end of the day, tujuan parents lah terutamanya ialah untuk kita tengok anak-anak kita ni dibesarkan dan dididik dengan the necessary skills supaya mereka boleh survive bila dah besar nanti kan, dah habis SPM, dah masuk uni, dah masuk alam pekerjaan. So kita ada soalan dah kan dekat Facebook Live. Okay, kita jumpa lagi pada episod yang akan datang bersama saya Syukri, moderator Sekolah Malaysia. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye semua.